Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. F dan rakan-rakan. Saya Husna binti Muhammad dan ahli kumpulan yang lain iaitu Siti Syafinas binti Muhammad Nazri, Nur Izzati Azman, Nurul Syafiqah binti Abdullah dan juga Tamil Magra Pantian. Kami dan kumpulan akan membentangkan tentang integriti dan mahasiswa. Okey, kita pergi kepada slide seterusnya iaitu kandungan. Okey, kandungan ini ialah tentang pembentangan kami. Yang pertamanya saya akan menerangkan tentang pengenalan kepada mahasiswa. Seterusnya berkenaan dengan faktor-faktor mahasiswa yang tidak berintegriti, strategi penambahbaikan dan akhir sekali ialah kesimpulan. Okey, slide seterusnya. Mahasiswa. Okey, siapakah mahasiswa? Apakah yang dimaksudkan dengan mahasiswa? Adakah mahasiswa ini ialah sama seperti persepsi masyarakat yang mengatakan ialah mereka hanyalah pelajar yang membaca buku hanyalah untuk untuk memenuhi kehendak IPTS ataupun IPTA? Tetapi sebenarnya mahasiswa itu mempunyai maksud dan peranan yang lebih luas. Okey, saya menerangkan sedikit. Mahasiswa menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka ialah bermaksud penuntut ataupun pelajar yang mempunyai ikatan dengan IPT, sama ada IPTS ataupun IPTA, yang mana merupakan suatu kelompok pelajar yang berada dalam peringkat paling tinggi dalam sistem pendidikan formal sesebuah negara. Okey, jika dilihat sendiri secara harfiah pada perkataan mahasiswa sendiri mempunyai dua suku kata iaitu maha yang mempunyai maksud besar dan berkuasa dan siswa yang merujuk kepada sekelompok pelajar ataupun penuntut di institut pengajian tinggi. Okey, mahasiswa ini apa yang saya katakan mahasiswa ini ialah pelajar yang mempunyai kuasa kerana mereka ialah pelajar yang mereka ialah pelajar yang berada di peringkat paling tinggi dalam sistem pendidikan formal di sebuah negara dan mahasiswa ini berkemampuan untuk berinteraksi dan bergaul dengan masyarakat sekeliling yang dituntut supaya mereka peka untuk menjadi lebih sensitif dengan keadaan sekeliling dan juga tambahan pula mahasiswa merupakan calon intelektual kepada satu lapisan masyarakat yang akan datang. Slide seterusnya. Okay, ini ialah pengenalan mahasiswa tadi. Seterusnya kita pergi kepada kelebihan mahasiswa. Okey, seperti individu lain, mahasiswa juga mempunyai kelebihan dan sebenarnya mahasiswa ini mempunyai banyak kelebihan dan ini di antara kelebihan-kelebihan mahasiswa yang utamalah. Antaranya ialah sikap kepimpinan mahasiswa itu sendiri. Di mana sikap kepimpinan ini boleh yang telah diasah di peringkat IPTA dengan penglibatan mahasiswa dalam aktiviti dan juga kelab akademik yang dianjurkan. Dan juga mahasiswa mempunyai sikap kepimpinan yang tinggi yang boleh mengendalikan sesuatu kumpulan akademik ataupun acara akademik dan mahasiswa yang aktif di kampus biasanya lebih cemerlang dalam pekerjaan dan mempunyai kualiti kepimpinan yang lebih tinggi. Okey, seterusnya ialah berdikari. Mahasiswa terkenal dengan sifatnya yang berdikari di dalam kehidupan seharian di kampus serta di dalam semua aspek di mana mereka tidak memerlukan bantuan daripada keluarga ataupun rakan-rakan, tetapi ini bukan bermakna semua pendapat daripada masyarakat luar ditolak, tetapi mahasiswa berperanan untuk menambah baik lagi pandangan serta cadangan yang telah diterima. Dan seterusnya ialah kemahiran. Setiap mahasiswa mempunyai kemahiran daripada pelbagai segi aspek yang utamanya ialah kemahiran dalam perhubungan awam dan juga komunikasi awam, di mana kemahiran ini sangat membantu mahasiswa sama ada di dalam melaksanakan tugasan akademik serta bagi menjalinkan hubungan yang baik di antara pihak yang terlibat. Seperti yang semua sudah maklum bahawa mahasiswa yang mempunyai kemahiran yang dimiliki dapat meningkatkan prestasi akademik dan juga dapat menambah baik teknik dalam pembelajaran mereka. Okey, dengan berstatuskan mahasiswa, sebenarnya mereka bijak dalam mengatur strategi dan juga menggunakan kelebihan ini untuk tujuan untuk menjadi mahasiswa yang holistik dan juga berkemampuan untuk membentuk satu masyarakat yang harmoni. Seterusnya kita pergi kepada kelemahan mahasiswa.
Slide seterusnya. Okey, kelemahan mahasiswa yang utama sekali terdapat 6, iaitu yang utama ialah plagiarism. Kenapa mahasiswa mengamalkan plagiarism? Ini adalah kerana tugasan merupakan komponen penilaian pensyarah kepada mahasiswa. Oleh kerana komponen merupakan komponen yang utama, pelajar berusaha bagi menyelesaikan semua tugasan untuk mendapatkan markah yang ditentukan pada akhir kuliah. Berbagai alternatif yang dilakukan oleh mahasiswa supaya mendapat menyelesaikan tugasan ini, di mana sekiranya mahasiswa itu tidak mempunyai masa yang cukup dan mahasiswa mengambil alternatif plagiarism sebagai langkah yang mudah tanpa memikirkan tindakan tata tertib yang akan dikenakan terhadap mahasiswa tersebut. Seterusnya ialah pemalsuan sijil sakit. Pemalsuan sijil sakit perlu dikemukakan kepada pensyarah apabila mahasiswa tidak menghadirkan diri ke kuliah dengan alasan yang munasabah, tetapi sekiranya mahasiswa tidak mengemukakan sijil cuti sakit yang sah, mereka akan dikurangkan markah di akhir kuliah. Dengan itu mereka membeli sijil palsu melalui sindiket dan pada kemudian hari mereka akan dikenakan tindakan jika diketahui oleh pihak atasan. Seterusnya ialah tidak telus dalam menduduki peperiksaan. Okey, peperiksaan ini merupakan satu proses untuk mengukur kebolehan mahasiswa itu sendirilah dalam proses pengajaran dan juga pembelajaran. Namun terdapat segelintir mahasiswa yang didapati tidak telus semasa menjawab peperiksaan, iaitu dengan meniru jawapan mahasiswa lain, dan perkara ini menyebabkan mahasiswa tersebut akan diambil tindakan seperti dibuang ataupun digantung masa pembelajaran. Seterusnya ialah untuk kepentingan diri sendiri, mahasiswa menggunakan mahasiswa yang lain bagi menyiapkan tugasan untuk kepentingan dirinya sendiri. Dan seterusnya ialah tiada persiapan awal. Tiada persiapan awal ini ialah bermaksud setiap pensyarah memberikan syarahan dan juga menerangkan secara terperinci mengenai subjek pada setiap kuliah. Tetapi cara ini telah disalaherti oleh mahasiswa. Yang sepatutnya ialah mahasiswa perlu membuat persiapan awal sebelum kuliah itu bermula. Ini ialah kerana kebiasaannya para pensyarah telah menyerahkan kepada mahasiswa tentang silibus dan juga bahan yang perlu dibaca. Okey, ini kelemahan mahasiswa ini yang berlaku dan terjadi kerana mahasiswa hanya menerima bulat-bulat dan bersifat taklid, malah tidak menolak fakta atau maklumat yang dipelajari di dalam kelas. Terutamanya pihak institusi pendidikan itu sendiri akan memastikan setiap mahasiswa mematuhi peraturan, di mana setiap mahasiswa perlu mematuhi peraturan sebelum tindakan diambil ke atas individu itu sendiri. Okey, seterusnya kita pergi ke faktor-faktor mahasiswa yang tidak berintegriti kepada Nur Izzati. Okey, seterusnya slide ni akan beberapa keratan akhbar mengenai amalan tak berintegriti yang dilakukan oleh mahasiswa. Okey, yang seperti yang first ni kita ada plagiat, lepas tu amalan meniru semasa peperiksaan. Seterusnya ini memberi rasuah kepada pensyarah semata-mata untuk mendapat markah yang baik dalam peperiksaan. Okey, seterusnya slide seterusnya adalah faktor-faktor yang mendorong mahasiswa melakukan aktiviti yang tak berintegriti. Okey, yang pertama sekali adalah faktor keinginan untuk mendapatkan markah peperiksaan dan peluang pekerjaan yang baik. Jika dilihat pada zaman sekarang, banyak pekerjaan lebih tertumpu kepada pencapaian akademik. Jadi ini mendorong mahasiswa untuk melakukan perkara yang tak berintegriti seperti meniru semasa peperiksaan dan juga amalan memberi rasuah kepada pensyarah semata-mata untuk mendapatkan markah yang tinggi. Yang
kedua adalah kurang pengetahuan dan persediaan. Mahasiswa juga akan mendorong melakukan amalan yang tak berintegriti seperti mengupah orang lain untuk menyiapkan tugasan yang diberikan oleh pensyarah kerana mereka tertekan dan dalam menyiapkan tugasan akibat memiliki pengetahuan yang sedikit serta tekanan akibat menerima assignment yang terlalu banyak daripada pensyarah. Dan faktor yang ketiga adalah faktor kemajuan teknologi. Pencapaian internet yang meluas pada zaman sekarang membuatkan amalan tak berintegriti dalam kalangan mahasiswa berleluasa. Kemajuan teknologi telah meningkatkan peratusan berlakunya salah laku plagiat. Plagiat ni merupakan menciplak hasil kerja orang lain tanpa memberi kredit kepada penulis asal, seolah-olah menjadikan karya itu sebagai karya mereka sendiri. Faktor-faktor seterusnya akan diterangkan oleh Tamil. Okey, terima kasih. Faktor keempat ialah kurang pendidikan dan penghayatan nilai-nilai murni. Mahasiswa akan melakukan sesuatu perkara mengikut rasa dan kehendak semata. Sebagai contoh, masa pelajaran mereka hilang tumpuan dan lebih suka menyendirikan daripada pengambilan bahagian. Kurang memahami pelajaran yang diajar menyebabkan mereka tidak dapat menjawab peperiksaan ataupun ujian yang dengan baik. Keputusan ujian juga tidak memuaskan serta gagal dalam pelajaran. Faktor yang terusnya ialah tidak nampak kelemahan diri. Disebabkan ego yang tinggi dan akan mengakibatkan ia akan menyebabkan suasana kelompok tidak harmoni dan tidak kuat ikatan bersama dengan ahli kumpulan. Sebagai contoh, mahasiswa sulit mengambil keputusan dengan cepat dalam apa-apa situasi. Faktor yang terakhir ialah tamak. Tamak adalah sikap cemburu akan sesuatu yang ada pada mahasiswa. Tindakan mereka akan tentukan tanpa pemikiran tentang orang lain dan mendapatkan apa yang dihajati. Seterusnya saya serahkan kepada Nat untuk terangkan pasal strategi penambahan. Okey, seterusnya saya akan menerangkan strategi penambahbaikan. Yang pertama, strategi penambahbaikan ni ada banyak faktor. Jadi terdapat pelbagai faktor yang menjadikan mahasiswa tidak berintegriti. Jadi semua pihak perlu mengambil tugas masing-masing, kena mengambil peranan masing-masing untuk membuat strategi penambahbaikan bagi kita menaikkan lagi integriti dalam kalangan mahasiswa. Jadi pertama iaitu mahasiswa itu sendiri. So mahasiswa dia sebagai seorang mahasiswa perlu banyak melibatkan diri dengan aktiviti-aktiviti yang bermotivasi, dan mahasiswa juga perlu beri tumpuan pada pelajaran ataupun subjek yang lemah. Selalu membuat persediaan awal untuk mempelajari sesuatu subjek. So dia boleh mengelakkan mahasiswa itu untuk meniru semasa peperiksaan, macam tu. So yang terakhir, melibatkan diri dengan kempen-kempen motivasi yang universiti ataupun badan-badan kerajaan ataupun swasta anjurkan. Jadi yang kedua adalah rakan. Faktor rakan sebaya pun boleh diambil kira untuk strategi penambahbaikan, seperti jika rakan tu dia ada nampak salah satu mahasiswa terlibat dengan perkara-perkara yang tidak bermoral, jadi perlu melaporkan kepada pihak berkenaan, kepada pihak yang lebih bertanggungjawablah, dan sentiasa memberi bimbingan yang positif terhadap rakan. Yang ketiga adalah keluarga. So keluarga adalah pihak yang paling dekat dengan mahasiswa, maka keluarga perlu mengambil peranan yang sewajarnya untuk memupuk nilai-nilai yang
bagus, yang harmoni dalam suasana di rumah. Jadi bagi membina keluarga yang utuh, penyayang, bahagia dan sejahtera, dan pengurusan kesihatan jasmani dan kerohanian dalam keluarga perlu diambil berat bagi keluarga. Sebagai contoh, pergi lawatan kebajikan yang mewujudkan kesedaran dalam mengeratkan hubungan kekeluargaan, macam tu. So yang terakhir iaitu institusi pendidikan, iaitu universiti, pihak-pihak kerajaan, kolej, sekolah, macam tu. Dia mengadakan bengkel atau kempen mengenai nilai integriti dalam mahasiswa, di kalangan mahasiswa, mengamalkan sikap positif yang positif dan baik kepada mahasiswa, dan menganjurkan ceramah ataupun berbincang mengenai integriti dengan mahasiswa. Itu saja dari saya. Saya serahkan slide seterusnya kesimpulan kepada Nurul Syafiqah. Okey, baiklah. Jadi kita dah dengar tentang siapa itu mahasiswa. Mahasiswa ialah mereka adalah kelompok pelajar yang berada dalam peringkat tertinggi dalam sistem pendidikan. Dan sebagai manusia biasa, sudah semestinya para mahasiswa ini ada kelebihan dan kekurangannya. Isu yang kita nak tekankan di sini adalah lebih kepada kelemahan para mahasiswa yang acap kali berlaku dalam institusi pendidikan negara, seperti isu plagiarism, pemalsuan cuti sakit, sikap tidak amanah semasa menduduki ujian dan juga mementingkan diri. Seterusnya, anda semua sudah jelas tentang kenapa kebanyakan para mahasiswa ini tidak berintegriti. Ini adalah kerana sikap mereka sendiri yang hendak berjaya dengan cara yang mudah, dan juga penyalahgunaan teknologi, kurangnya pengetahuan tentang sesuatu tugasan yang diberikan, dan juga yang paling utama adalah diri mereka sendiri kurangnya penghayatan nilai murni. Jadi sebagai kesimpulan, pendidikan dalam menerapkan kepribadian mulia dalam diri para mahasiswa adalah tunjang utama dalam menyelesaikan masalah-masalah seperti ini. Untuk pengetahuan semua, untuk menangani masalah integriti dalam kalangan mahasiswa adalah tanggungjawab bersama. Oleh itu, ahli keluarga, rakan sebaya dan pihak institusi sendiri perlu peka dan kerap menjalankan seminar berkaitan integriti mahasiswa. Ini adalah supaya mereka tidak akan terus hanyut melakukan kesalahan yang pada pandangan kita nampak kecil perkara ini, tapi ia akan memberi impak dan kesan yang amat besar kepada negara suatu hari nanti. Ini adalah kerana para mahasiswa pada hari ini akan menjadi pemimpin dan penentu pada masa depan kemajuan negara. Negara yang maju adalah negara sifar rasuah dan rakyatnya mempunyai nilai integriti yang sangat jitu. Maka, marilah bersama-sama meningkatkan nilai integriti dalam diri anda. Sekian dari kami. Terima kasih. Record ni terus dengar. Record ni terus stop je. Pika tangan kamera. Stop. Terus stop je lah.